Kerajaan akan tumbang dan Perdana Menteri baru akan angkat sumpah. Dia letak posting tu pukul 4.30 pagi. Saya tengah terfikir, masa tu dia isap apa? Ke dia tengah sejumlah duit telah pun dia bawa masuk ke dalam negara dan telah dioferkan kepada ahli parlimen kerajaan. Paling kurang, kalau sekiranya mereka lompat gugur sebagai ahli parlimen, dia orang tak rugi. Dapatlah 2, 3, 4, 5 juta, bersara, settle. Buatlah PRK baru, kita lawan, menang. Mereka nak bawa pula secara cash 750 juta ringgit melalui private jet. Korang jangan ingat korang jenis, oh tak ada, is penipu. Korang jenis private jet pun korang tak pernah tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi inilah betapa kemaruknya, betapa gilanya, betapa teruknya perangai-perangai tak boleh terima kodar dan kodar mengatakan mereka tak menang pilihan raya, mereka tak mampu jadi kerajaan pusat. Tapi disebabkan segerombolan puak-puak ni sedang berusaha untuk nak tumbangkan kerajaan hari ni, tapi dengan pelbagai cara, dengan pelbagai rasuah, dengan duit haram, kan, terutama hak yang mana baru-baru ni Menara dah kena sita, kan, dan partner dia pun sedang menggelabah sekarang ni disebabkan ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka dah sangat-sangat takut dah. Ada beberapa orang individu di dalam pembangkang sekarang ni dan juga di luar pembangkang yang sedang menentang kerajaan hari ini, sedang menggelabah, sedang menggelupur, sanggup korbankan berapa bilion pun dia sanggup korbankan, yang penting kerajaan hari ini tumbang. Itulah hasrat puak-puak ni. Sebab tu sanggup kot cara macam mana pun mereka sanggup buat, cara pengkhianatan yang cara macam mana pun mereka sanggup buat. Dan yang terbaru kita dengar pula, sebab 22 hari bulan apa yang diumumkan oleh Papa Gomo yang beberapa orang pun tak jadi. Anwar masih Perdana Menteri. Dan masih lagi ada, aku akan berkongsi dengan apa, ada satu planning yang sedang berjalan. Lepas tu, mereka dah on the way mai, tahu-tahu mereka hilang daripada radar, tak tahu macam mana info, terpaksa U-turn. Dan yang terbaru kita dapat tahu pula, langkah Dubai ke langkah London ke mana untuk nak tumbangkan kerajaan kita hari ini. Betapa kemaruknya, betapa tak tahulah ni kata perjuangkan demi agama, bangsa dan juga tanah air, tapi tak boleh terima hakikat. Dan ada daripada side kerajaan sendiri pun ada beberapa orang dikatakan bekas Perdana Menteri yang duduk dekat belah-belah sana-sana sikit, sebab dia kemaruk sangat, sebab dia tak dilantik menjadi menteri. Ada side-side kerajaan ni beberapa orang. Sebab kononnya dia tu adalah jawatan macam di dalam parti dia. Lepas tu dia ada orang tinggi, dia ada jawatan tapi dia tak jadi menteri. Jadi dia nak jadi menteri tapi dia tak dilantik oleh kerajaan hari ni. Tapi dia ni lah menjadi segorombolan kepala-kepala di dalam kerajaan untuk nak menumbangkan kerajaan. Inilah orang panggil pengkhianat, dan memang sangat-sangat pada aku memang pengkhianat teruk sangatlah. Jadi aku akan bawakan bersama dengan hampa Iswadi Moni. Dia akan mendedahkan kepada kita semua, dia akan menceritakan apa yang berlaku. Dan sekarang ni mereka dah bawa duit, tapi duit tu hilang. Duit tu tak tahu ke mana. Faham tak? Duit mereka sanggup, baru ni dia offer dekat GPS 600 juta. GPS tolak. Tiba-tiba naik lagi 750 juta. Duit tu tak tahu ke mana, entah ke mana. Siapa dia yang fund duit tu? Siapa dia lagi, geng? Kalau tak lain, Atuk Saka dan juga Tun Daim. Kenapa dan mengapa Tun Dr. Mahathir keluarkan kenyataan? Kan, siapa yang ada title Tun, sila siasat. Kan? Cuba tengok betapa takutnya puak-puak ni. Sebab Abang Mahathir sekarang ni pun dia terpaksa berhadapan dengan cucu dia, pesan kat cucu dia, ni Atuk kena selamatkan harta-harta kita. Kalau tak nanti kita jatuh miskin. Anak-anak cucu-cucu nanti semua jatuh miskin. Semua harta-harta nanti dah kena sita, kita hidup susah. Itulah pesanan Atuk kepada anak-anak dan cucu dia. Of course lah, cucu-cucu anak-anak dah tak mau hidup susah.
Jadi terpaksalah bersama dengan atuk dia untuk nak tumbangkan kerajaan hari ini. Jom sama-sama kita dengar apakah penjelasan dan juga ulasan dan juga terbongkarnya plan jahat Perikatan Nasional bersama Atuk Saka dan lagi beberapa orang yang ada di dalam site kerajaan kita hari ni. Jom sama-sama kita dengar. Habis kat situ. Tuan-tuan, 2 hari lepas, saya ada buat posting tentang 750 juta. Saya ada buat posting tentang kerajaan tumbang. And, Jumaat yang lalu, ada blogger, Papa Gomo mengatakan bahawa 22 hari bulan, iaitu hari Jumaat, dia buat posting tu 21 hari bulan. 22 hari bulan, kerajaan akan tumbang dan Perdana Menteri baru akan angkat sumpah. Dia letak posting tu pukul 4.30 pagi. Saya tengah terfikir, masa tu dia isap apa? Ke dia tengah Pi walaon jaya tu. Jaya. Ya, insyaAllah, takbir. Kita akan dapat Perdana Menteri baru. Tapi dia bukan masalah dia isap apa, tuan-tuan. Dia masalahnya adalah dia berlaku kerana dia orang dapat maklumat sejumlah duit telah pun dia bawa masuk ke dalam negara dan telah dioferkan kepada ahli parlimen kerajaan. Baik, jumlah duit itu bukan yang 750 juta ni, bukan. Ini adalah jumlah yang kedua yang nak dikatakan dibawa masuk 2 hari lepas. Jumlah yang pertama, dia bawah sikit daripada jumlah ni. Saya tak tahu exactly berapa, tapi dia bawah sikit. Dia begini ni cerita dia. Saya cerita, tuan-tuan kena faham dahulu. Bila Muhyiddin Yassin, bila bersatu, dana mereka telah dihenyak, telah dibekukan. Dana dia telah dibekukan. Masa itu, PAS melihat dia tak ada cara nak tukar kerajaan. Mereka berharap kepada dana daripada bersatu untuk nak beli ahli-ahli parlimen kerajaan ni supaya lompat. Paling kurang, kalau sekiranya mereka lompat, gugur sebagai ahli parlimen, dia orang tak rugi. Dapatlah 2, 3, 4, 5 juta, bersara, settle. Buatlah PRK baru, kita lawan, menang. Okay? Itu pada anggapan mereka pada awal. Tetapi kena dana ataupun harta ataupun akaun bersatu di-freeze. So, PAS masa tu jam. Kalau tuan-tuan perasan, selepas itu, mereka terus berjumpa dengan siapa? Tun Mahathir. Now, mereka berjumpa dengan Tun Mahathir ni bukan dengan tidak sengaja. Dia memang sengaja. Sengajanya adalah dengan apa? Dengan offer. Offernya, Tun Mahathir, bukan dia lah Tun Mahathir ni, bukan dia duit. Tun Mahathir akan berjumlah hampir 1 bilion ringgit. Untuk apa? Memastikan sokongan ahli parlimen kerajaan itu bersama dengan PN dan PN menjadi kerajaan. Ada yang kata dalam Facebook, sanggup dia belanjakan jumlah itu untuk semata-mata nak beli ahli parlimen. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau dia jadi kerajaan, dia akan dapat 10, mungkin 100 kali ganda lebih banyak daripada itu. Tebatan banjir itu sahaja 11 bilion, tuan-tuan, projek. Setakat belanja 1 bilion tu apa benda? Apa hal? Apa dah hal? 11 bilion satu projek. 11 bilion satu projek. Faham maksud saya? So, itu investment, tak ada masalah. So, dia bawa Mahathir masuk. So, kena bawa masuk sebagai apa? Mahathir ni dah kalah. Mahathir ni kalah. Mahathir ni nak bawa masuk atas kapasiti apa? Oh, kita bawa masuk atas kapasiti dia sebagai seorang penasihat 4 negeri PAS. So, dia pun bawa masuk. So, cerita memali, cerita PAS kafe, cerita PAS syaitan, semua habis lah, semua hilang. Setelah dia dibawa masuk, so perancangan yang pertama kita kena beli. Tetapi the money man ni mesti dah menyediakan wang, dana, harta dan sebagainya. Kita kena sediakan lah. Baik, kita ready. Jumaat ini kita akan angkat sumpah. Ya. Bukan angkat sumpah, tuan-tuan. Hari Jumaat, harta daim kena sita. Pada hari Jumaat,
Okey. Pada hari Sabtu lah harta tu disita kan? Okey, betul. Okey. Right. Pada hari 5 hari lepas bangunan tersebut telah disita. Okey. Bangunan itu telah disita. Berdasarkan maklumat daripada SPRM, bangunan itu disita dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion melibatkan seorang tokoh korporat dan bekas menteri kanan, Daim lah. Tuan-tuan, bila dana itu disita melibatkan beliau di bawah penggubalan harta wang haram, bukan setakat bangunan itu, dengan aset-aset dia semua kena sita. Dan sita itu berlaku pada hari Sabtu atau hari Jumaat, tetapi notis itu dah ada awal. So cubaan pertama gagal. Cubaan yang kedua, hari Isnin atau Selasa, saya dapat maklumat bahawa mereka nak bawa pula secara cash 750 juta ringgit atau lebih kurang 140 juta euro ke dalam negara kita melalui bantuan seseorang yang sekarang ini berada di UK menggunakan nama Raja. Untuk tujuan apa mereka nak bawa masuk? Sepatutnya landing semalam, Christmas. Orang dok sibuk malam Christmas, 2 hari lepas. Orang dok sibuk Christmas, dia dok sini. 24 dia fly, sepatut 25, 26 dia sampai. Masa Christmas lah dia fly. Sampai. Melalui private jet. Korang jangan ingat, korang jenis, tak, is penipu. Engkau jenis private jet pun kau tak pernah tengok. Kan? Naik private jet pun kau tak pernah. Tengok tayar private jet pun kau tak pernah secara live. Kau tak tahu private jet ni macam mana, tuan-tuan. Dan bagaimana private jet ni digunakan untuk seludup dan juga untuk penggubalan wang haram. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok dekat posting saya. Tetapi tuan-tuan, yang ini tak digembar-gemburkan. Usaha itu telah berjaya dipatahkan. Bukan oleh kerajaan Malaysia in between transit, tapi saya tak tahu kat mana. Sekarang ini masalahnya, dia orang dok kecoh isu dia, duit itu ke mana? Siapa yang pegang duit tersebut sekarang ini? Where is the money? Yang satu nak bagi dana ni dah kena beku. Yang dok terbang daripada overseas tu sekarang ini transitnya di mana tak tahu. Kerajaan tak bertukar lagi. So ada orang tanya saya, tak bertukar kerajaan ni? Saya tak nak jawab pada masa itu sebab saya nak tunggu 27 ni. Sebab itu saya buat live pada hari ni. Saya buat live pada hari ni, saya tengok tak ada perubahan. Hari ni hari Rabu. Yap. Sepatutnya hari ini atau esok diberitakan bahawa mereka dah nak membawa SD ke istana. Inilah dia, GPS, GRS, ahli-ahli UMNO yang akan menyatakan sokongan kepada PM baru. Tak ada dengar cerita pun ni. Okay, ni dengar cerita lah ni. Berita pun tak tahu. Eksklusif, tuan-tuan. Eksklusif untuk pendengar saya di Iswardi Murni Official. Raja Petra cerita. Kita sebut pula Raja Petra. Dia cerita 600 juta kan. Dia kata Anwar Ibrahim offer kan. Itu dia nak alih. Red herring dipanggil. Dia nak alihkan. It's not Anwar Ibrahim. It's not 600 million. It's 750 million ringgit. Jangan buat-buat tak tahu. Sebab itu kenapa ini yang Tun cakap pada hari ini, tuan-tuan. Saya tutup dengan benda ni. Tiba-tiba Tun keluar benda ni. Semua Tun perlu disiasat. Jika gagal, jelaskan sita harta mereka. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir memang terkenal dengan kenyataan sinis.
Dan sindiran yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir memperli pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua mereka yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya, jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataan itu setelah SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim, juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Saya kata tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Tunggak kepada Mahathir adalah Daim. Dengar balik video short saya dalam YouTube saya dah sebut. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin betul, mungkin tak betul, dengar apa yang saya cakap. So dia attack kat situ. No, kenapa tak tangkap Tun Is? Kenapa tak tangkap Tun? Sabar. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bukan jenis penjerat, tukang penjerat, tukang, tahu tak, yang tukang pasang jerat, tangkap. Saya dulu, saya suka cakap tangkap burung wak-wak. Burung wak-wak dekat dalam hutan. Saya pasang jerat burung wak-wak. Dulu lah, sekarang tak boleh dah sebab dia di bawah apa orang kata animal protection. Sekarang tak boleh dah. Kita kena pasang tu, kita kena sabar. Dan kita kena tunggu dia salah langkah. Sebab itu ada pepatah Melayu mengatakan, pelanduk selalu lupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. So, pas nak bermain dengan perkara-perkara sebegini, nak bermain dengan pengkhianatan sebegini, nak main dengan dana dan duit sebegini, off. Jangan percaya kepada jubah dan serban dan tasbih yang ada di tangan. Jangan percaya dengan mulut mereka mengeluarkan ayat-ayat Quran. Jangan. Kerana kalau kita bercerita tentang mengeluarkan ayat Quran, tuan-tuan tahu tak? Iblis tu pun pandai baca Quran. Iblis tu ilmu dia lagi tinggi daripada manusia. Saya pernah tengok live depan mata saya. Kita ubat orang, bukan saya lah, ada orang ubat orang baca surah Yasin. Surah Kursi, ayatul Kursi. Setan tu baca balik. Dia kata tajwid engkau pun salah. Ni kau pula nak kenakan aku. Alhamdulillah kan kita dah bersama dengan Iswadi. Betapa kemaruknya, betapa teruknya depa ni sehingga kan dia nak bawa duit. Kan depa nak masukkan duit melalui sistem kantoi punya, memang kantoi punya, memang bank negara memang boleh detect punya ini duit mai mana ni. Kan siapa dia punya ni, siapa yang hantar, bank negara boleh detect. Dan siapa yang akan menerima duit itu pun bank negara boleh detect. Of course lah Menteri Kewangan mesti tahu punya. Jadi dia terpaksa menggunakan airport. Airport tak boleh. Dari segi airport tak boleh. Of course kantoi punya. Waktu kita nak scan back. Sekarang ni dengan cara bawa ni jet peribadi. Itu je lah cara. Kan datuk-datuk, Tan Sri apa semua duk nak terbang sana, terbang sini. Terbang dengan ada barangan-barangan yang berharga. Tapi bayangkan orang, siapa dia yang mampu bawa jet peribadi, yang ada jet peribadi, yang boleh bawa duit ratusan juta di dalam jet peribadi. Bayangkan berapa banyak duit yang akan mereka bawa tu. Inilah pimpinan macam pimpinan Melayu yang kemaruk gila-gilanya, yang memang mampu, memang takut hidup. Tidur pun tak lena, mandi tak basah, makan tak lalu. Sebab takut sangat-sangat hidup mereka ni akan susah. Yang mana umur dah dekat-dekat 100 tahun, lagi 2 tahun. Tahun depan 2024 umur dia dah 99. Dia punya takut kehidupan dia tu. Takut masuk penjara, takut anak-anak cucu-cucu apa semua miskin. Dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat langkah apa saja. Dia sanggup bersama dengan siapa-siapa. Yang pengkhianat duduk dekat UK tu, yang ada nama raja-raja tu. Oh, dia punya sembang. Tapi dia berani sembang, dia duduk di luar. Cuba kalau dia sembang, dia duduk di dalam Malaysia. Orang dah pergi cari dia dah. Kan dah berapa orang dah, polis akan pergi pegang dia, akan pergi tangkap dah. Jadi itulah sangat-sangat pada akulah ini pimpinan hak pengkhianat negara, pengkhianat yang sengaja nak jatuhkan negara, nak jatuhkan ekonomi negara, yang nak jatuhkan kerajaan ni. Depa ni lah yang akan merosakkan negara. Acik tengoklah sekarang ni negara kita stabil.
ekonomi stabil, politik stabil, semua pelabur-pelabur masuk. Cuba bayangkan, pelabur nak masuk, pelabur akan tengok kestabilan politik. Apabila dah stabil, pelabur pun hidup senang, duk keluar masuk. Tiba-tiba kalau kerajaan jatuh, kerajaan baru naik, kan, gundah gulana kerajaan ni terumbang ambing apa semua, pelabur pun belah. Apabila pelabur tu belah, apabila pelabur tu pun dia tak sambung kontrak, siapa yang akan susah? Rakyat yang akan susah. Sebab apa? Pekerjaan tak ada, rakyat kena buang kerja. Itulah yang berlaku zaman Perikatan Nasional. Ni hak yang puak-puak hadut kata ni demi agama, demi bangsa, demi tanah air, berjuang demi agama. Kepala dah cakap dah, hang tak payah sembang lah. Hang tu semata-mata kuasa saja. Semata-mata kedudukan saja. Sebab hang pernah rasa kenikmatan 3 tahun hang duduk di dalam kerajaan. Dan sebelum ni puluhan tahun hang tak pernah duduk di dalam kerajaan. Sebab ni dengan segerombolan yang mana hak yang nyawa-nyawa ikan yang duduk dekat tengkok dah ni takut-takut udah memang dah takut dah. Lepas tu bersama dengan lagi beberapa orang, kan, dengan macam pengkhianat geng-geng Ismail Sabri, geng-geng Muhyiddin Yassin, geng-geng Hadi Awang, dan geng-geng yang gila kuasa yang dulu pernah dapat jawatan, yang dulu pernah dapat peruntukan juta-juta, kan, dia pernah jadi kemaruk, dia nak sangat-sangat kuasa. Jadi amat-amat merosakkan negara, merosakkan bangsa kita, memalukan bangsa. Inikah wajah-wajah Melayu? Inikah wajah-wajah Islam? Geng-geng Cina, India, Iban Kadazan duk gelak aja betapa kemaruknya puak-puak ni. Kan, sanggup habis jutaan ringgit, ratusan jutaan ringgit untuk nak jatuhkan kerajaan hari ni. Tapi jangan harap lah. Cuba hamba tengok lah. Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu, baru 2 ke 3 tahun duduk di dalam kerajaan. Dalam akaun parti ada 300 juta tau. 300 juta ringgit tau. Muhyiddin Yassin dan juga Parti Bersatu ada. Hampa bayangkan, apalah sangat kalau dia habiskan duit 700 juta ataupun 1 bilion. Apalah sangat kalau setakat dia pergi di kerajaan, dia boleh sakau berbilion-bilion kita hamba. Kena ingat lah tu, seperti mana tengok. Antara Menteri Kewangan yang terkaya, bekas Menteri Kewangan yang terkaya di dunia adalah Tun Daim. Selepas jadi Menteri Kewangan, dia ada bangunan menara sendiri. Dia ada billionaire, dia ada bank dia. Bank dia ada di Eropah, di Indonesia. Di dalam Malaysia tak ada. Dia hanya beli bank tu dan juga dia hanya buat di luar negara. Dia tak buat dalam Malaysia. Cuba tengok. Betapa gelabah, betapa gundah gulana, betapa takutnya puak-puak ni. Jadi inilah, aku harapkan kerajaan hari ini kekal. Anwar Ibrahim slow and steady. Anwar masih Perdana Menteri. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.